Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa binatil qabul wa husuli ma'mul wa binatil shifa' min kulli amradi wa binatil qada'i wajid dunya wal akhirah wa binatil fawzi bi husnil khatimah inda al-maut. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بما بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada hadis ke-17 berkenaan dengan 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang membicarakan tentang riba. Hadis yang membicarakan tentang riba, yang mana zaman kita hari ini tidak terkecuali dari seorang pun kita akan termakannya riba. Kalaupun tidak makannya secara langsung, ia terkena juga debu-debunya. Jadi apa perlu kita buat? Perbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Pesan para ulama, bersedia untuk hidup zuhud dan qanaah. Biar ini cukup. Tidak mencari lebih, hanya yang ada sekarang cukup. Kalau perlu dikurangkan, dikurangkan. Jangan nak tambah, sebab bila tambah itu akan terkena secara langsung dengan ribanya. Keterangan yang disebutkan di sini oleh guru kita semua, kandungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas terjadi di hadapan mata kita pada hari ini dengan banyaknya bank-bank yang melaksanakan sistem riba di seluruh pelosok tanah air. Jadi kita usahakan untuk mencari perkara yang tidak terkena dengan riba. Hatta bank sekalipun, pastikan tidak tersangkut dengan riba. Baik. Hadis yang seterusnya tentang orang meminum arak tetapi menamakannya bukan arak. An Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna nasun min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifil mughanniyat yakhsifullahu bihumul arda wa yaj'ala minhum kiradata wal khanazir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku yang meminum arak tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian biduanita.
Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah Ta'ala akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Tentang minum arak. Maksud daripada hadis ini, akan ada di kalangan orang Islam ini orang yang meminum arak dan mereka mengatakan bahawa yang diminumnya itu bukan arak. Ya, benar. Memang ada yang berlaku begitu. Hatta minum arak dalam cawan kopi. Minum arak dalam cawan kopi supaya tidak diketahui yang itu arak. Bila mana dilihat itu adalah kopi ataupun teh dan sebagainya. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan atau yang dapat menghilangkan haus. Dengan alasan yang macam tu. Mereka menamakannya minuman ini dengan bir misalnya. Dan tidak ada sebutan araknya. Yalah, zaman kita hari ni pun kita keliru kan nama-namanya. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita semua tak terlibatlah dengan arak ni. Tetapi sebenarnya ia adalah arak yang diharamkan oleh syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pula sudah menjadi kebiasaan apabila ada minuman keras di suatu tempat, maka akan ada pula di sana keadaan mabuk-mabuk dan disertai dengan wanita-wanita yang jelita bersama dengan alunan muzik yang mengasyikkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan ini akan ditimpa gempa bumi atau tubuh mereka akan berubah menjadi bentuk kera atau babi. Maka sungguh benarlah sabdaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, gempa bumi demi gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu siksaan dari Allah Ta'ala ke atas perbuatan maksiat yang bermaharajalela di masyarakat. Dan jikalau golongan ini belum sampai ke tingkat berubah bentuk badan mereka menjadi kera atau babi, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai cara hidup kera dan babi. Allah. Inilah yang berlaku. Sebab itulah kita berharap sangat semua pusat-pusat hiburan, kelab-kelab malam yang ada di Malaysia ini ditutup serapat-rapatnya. Ditutup serapat-rapatnya. Kalau boleh ditutup kerang arak, tutup. Boleh. Jawapannya boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tutup. Sebab terlalu mudah untuk mendapatkan arak di zaman hari ini. Macam yang pernah saya ceritakan sebelum-sebelum ni lah. Di kedai-kedai runcit biasa pun kita dapat. Boleh dapat. Dan betul. Mungkin muslimin, muslimat, sidang penonton, alhamdulillah tidak pernah lalui satu zaman ini. Dalam dunia dakwah, sahabat-sahabat yang keluar daripada dunia ini semuanya benar. Tak ada dalam kelab-kelab, pusat-pusat hiburan, pusat-pusat minuman arak, nyanyian lagu lain melainkan semua lagu yang kita pun takkan faham lagu tu. Dan ramainya perempuan-perempuan yang disangkakan cantik tetapi mereka itu tidak pun cantik, hanya ditipu oleh gelapnya lampu kelab itu sendiri. Seperti kalau kita tengoklah dalam TV-TV operasi, dalam berita operasi dan sebagainya, bila terang lampu tu baru nampak wajah yang sebenar. Jadilah kita berharap sangat, kita sangat-sangat berharap, mohon share lah ini seluas-luasnya. Mohon berharap sangat pada penguasa kerajaan, pada penguasa setempat, tutuplah kedai-kedai arak ini, pusat-pusat hiburan ini, pusat-pusat karaoke ke apa sekalipun istilah yang dalamnya ada arak, yang dalamnya ada hiburan, yang ada dalamnya
perempuan-perempuan yang menyanyi, yang mendedahkan aurat dan sebagainya, tutuplah serapat-rapatnya. Bukan hanya setakat untuk PKP ni saja, tutup selama-lamanya. Tutup selama-lamanya. Bukan kita kata bangsa asing akan marah kita. Ada di kalangan mereka pun lebih lagi setuju kalau kita tutup. Sebab itu kalau kita lalu nampak kilang arak dan sebagainya, bukan kita bergembira tengok tu, bukan ambil gambar selfie sebelah, tak. Malahan ada rasa satu tidak suka, satu kebimbangan, satu kerisauan, merasa sedih. Kita negara Islam. Kita negara Islam. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan tersampainya nanti, mudah-mudahan akan berubah, insya-Allah. Kita berharap dengan berkatnya ulama, dengan berkatnya Nabi SAW sudah pasti, dengan berkatnya para alim yang mengajar pada kita semua tentang ketegasan, tentang menegakkan hukum syarak, maka kita tegakkanlah. Kita risau sebab musibah yang Allah Ta'ala turunkan bukan alang-alang dan tidak terkecuali. Apa saja yang kita lihat hari ini, yang disebutkan Nabi SAW, golongan ini akan ditimpa gempa bumi. Jangan kita kata kita tak ada gempa, negeri lain ada gempa, oh sana minum arak, kita tak ada. Tak. Berbagai-bagai cara. Dan sekarang ini tengok saja apa yang berlaku. Betapa sempit kehidupan, betapa susah kita nak hari ini nak datang untuk nak raikan solat Jumaat, nak datang solat berjemaah, nak duduk majlis ilmu. Apa sebab ni? Maka kita kena muhasabah lah. Bukan kita masa kita nak berbalah, kita masa kita nak cari jalan penyelesaian. Yang mana perlu kita tutup. Tidak ada kepentingan langsung hatta dunia, apatah lagi akhirat. Semuanya membawa kepada kebinasaan. Kemudian hadis yang seterusnya, sedikit lelaki dan ramainya perempuan. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya selain aku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kiamat itu ialah sedikit ilmu. Pertama. Kedua, banyak berlaku kejahilan. Ketiga, banyak perzinaan. Keempat, ramai kaum perempuan. Dan yang kelima, sedikit kaum lelaki. Sehingga nantinya seorang laki-laki akan mengurus 50 orang perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimallahu taala. Keterangan di sini, Rasulullah SAW menerangkan di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama. Ni berlaku hari ini. Berlaku banyak kejahilan. Bila kita jauh dalam majlis ilmu, jauh dengan orang-orang soleh, jauh dengan majlis-majlis ilmu, maka kejahilan akan berlaku. Banyak terjadi perzinaan. Benar. Hari ini saja kalau kita tengok, saya tak sempat nak bertanyakan tentang statistik jumlah. Dan bukan kita nak hitung jumlah banyak atau sedikit, tetapi benda itu dikira, ada direkodkan. Dalam waktu daripada bulan 3 tahun lepas sampai ke hari ini, dengan musim manusia dalam keadaan tekanan dan sebagainya, bunuh diri yang banyak, perzinaan yang banyak, pembunuhan, bukan setakat bunuh diri, pembunuhan ahli keluarga yang banyak, berbagai-bagai keadaan yang berlaku. Kemudian sedikit kaum lelaki dan ramai kaum perempuan. Ramainya kaum lelaki hari ini, sedikitnya kaum lelaki hari ini, yang sedikit ni pun banyak yang nak jadi perempuan. Na'udzubillah min zalik. Dan begitu juga perempuan sebaliknya. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum lelaki, kaum perempuan lebih banyak dari jumlah kaum laki-laki. Di sebahagian negara terdapat perbandingan. Setiap seorang laki-laki berbanding dengan 11 wanita.
Dan kalau kita meneliti di segenap tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan adalah lebih ramai dari laki-laki. Benarlah. Sangat-sangat benar. Menurut Imam Ibn Hajar rahimallahu ta'ala, sebab kaum perempuan lebih ramai dari kaum laki-laki adalah akibat peperangan yang berlaku, kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum laki-laki, bukan perempuan. Selain itu, Allah Ta'ala pula menghendaki bahawa kebanyakan bayi yang lahir di dunia ini adalah bayi perempuan dan sedikit sekali bayi laki-laki. Allah. Pertama, apabila sedikitnya ilmu ini adalah diangkat para alim ulama. Alim ulama diangkat Allah Ta'ala, yakni wafat. Kemudian kejahilan demi kejahilan berlaku oleh kerana apabila dia berterkait cerita semalam, dia kisah semalam. Zaman dahulunya, para pembesar, para siapa saja akan mengambil pandangan para orang alim. Orang alim dulu boleh memberi pandangan dalam apa saja isu, memberi pandangan. Hari ini orang alim ditegur, maka berlakulah kejahilan di sini nanti. Maka orang alim akan diam. Dan perempuan yang dimaksudkan banyak ini bukanlah perempuan, ini diceritakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Diceritakan oleh Guru Mulia Syekh Abu Zaki Hafizallahu Ta'ala sewaktu di Masjid Bukit Antarabangsa. Tahun 2019 ini notanya. Perempuan yang banyak ini bukan perempuan soleha, tetapi sebaliknya, yang mengerikan, yang lantang bersuara, yang lantang melawan, hak dan sebagainya. Ini yang lebih. Bukan perempuan yang soleha, bukan. Perempuan yang macam singa. Syekh mengibaratkan macam singa. Itu yang banyak di akhir zaman nanti. Ya, boleh kita semua tu menjadi bukti. Kita sendiri menjadi saksi perkara itu berlaku. Kita boleh lihat di TV, di mana-mana saja perhimpunan ramainya perempuan. Apa saja penglibatan. Kalau dulu, kalau zaman tok nenek moyang dulu, kalau ada perkumpulan lelaki, adanya perempuan tu tak sopan. Adanya perkumpulan perempuan, ada lelaki tak sopan. Tapi zaman hari ini, kalau ada perkumpulan lelaki, tidak ada perempuan, itu pelik. Takkan tak ada seorang perempuan pun, nanti ada yang berbunyi, takkan tak ada pun seorang perempuan dalam ni. Jadi nakkan ada. Yang sedihnya kadang-kadang yang itu sudah bergelar isteri dan sebagainya. Tapi inilah yang berlaku hari ini. Sebab itulah saya mengharap sangat pada ketua masyarakat khususnya, telitilah dalam bab-bab ni. Hatta kalau nak buat majlis, lihat perkara ni. Jangan kita ambil sambil lewa, ambil pandangan itu macam perkara tu tak ada apa sangat berlaku. Tak, perkara tu melibatkan hukum, bukan perkara main-main. Bukan orang kita nak kata kita kolot, tak nak bercampur, kita tak up to date dan sebagainya. Tak. Islam lebih up to date lagi. Islam lebih menjaga kehormatan perempuan lagi. Perempuan adalah ibarat emas ataupun ibarat mutiara yang kita simpan. Bukan kita nak tayang. Tak, simpan baik-baik. Sebab perkara itu tidak berlaku pada diri kita, tidak berlaku pada ahli keluarga kita. Na'udzubillah, kita minta Allah Ta'ala perlindungan dari Allah, ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita semua. Cuba berlaku di antara ahli keluarga kita, begitu keadaannya, apa perasaan kita. Sedangkan kita melihat benda yang sama di satu sisi yang lain. Jadi kita kena ambil iktibar daripada apa-apa perkara yang berlaku. Kalau dulunya pun, sewaktu kuliah dan sebagainya, tetap yang ramainya pihak muslimat, lakinya kurang. Kalau majlis baca Yasin malam Jumaat, yang ramai pun muslimat juga, yang lakinya kurang. Tak tahu bagaimana, mungkin bertebiaran di masjid-masjid yang lain, insya-Allah. Kemudian seterusnya, daripada Sayyidina Umar bin
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an berkata dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ini hadis ini dalam hadis Jibril. Memang hadisnya panjang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Maka Sayyidina Jibril alaihissalam lalu berkata, kalau begitu cuba kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, apabila hamba sahaya melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa sandal, tanpa kasut, tanpa slipper, dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa sandal, bertelanjang, lagi miskin dan kaya dan hanya mengembala kambing, tetapi mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Hadis riwayat Muslim. Pada keterangan ini disebutkan di antara tanda-tanda kiamat ialah bila hamba sahaya melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak jumlah hamba yang akan digauli oleh tuannya lalu melahirkan anak. Maka anak ini berpangkat ayahnya, iaitu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Dan ada juga sebagian ulama yang memberi pendapat bahawa contoh ini adalah simbolik kepada keadaan yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan, bukan tuan yang berkuasa ke atas hamba. Zaman kita hari ini tak ada hamba. Maksudnya nilai dan kedudukan sesuatu itu telah terbalik. Pemikiran manusia sudah terbalik, di mana yang baik dikatakan buruk dan yang sebenarnya buruk dikatakan baik. Tanda kedua, apabila orang miskin yang tidak mempunyai sandal ataupun pakaian, yang semestinya kalau ada mempunyai sedikit wang, maka hendaklah ia mendahulukan membeli makanan atau sandal dari yang lain. Tiba-tiba dia telah mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi, yang tentunya terpaksa berhutang dari orang lain. Ada pula yang menerangkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang miskin di akhir zaman nanti akan menjadi kaya dengan tiba-tiba. Sehingga ada orang yang pada waktu kemarin masih belum mempunyai sandal, tiba-tiba pada hari ini sudah dapat mendirikan bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Ya, ini yang tidak punya sandal ni asalnya dulu yang tidak punya apa-apa, dan hari ini ada bangunan tinggi-tinggi, ada kedai-kedai dan sebagainya. Sedangkan dahulunya susah. Maka untuk mentadbirnya langsung tidak tahu, dan banyaklah hutang piutang akan berlaku. Ini apa yang Nabi bagi tahu di sini adalah satu perkara abstrak yang tak nampak, yang akan dinilai satu persatu. Orang Badawi, orang asli, orang Badawi, macam kita lah, tanah Melayu kita disebut orang asli. Dan sekarang hari ini semua kaya raya. Kaya raya. Dan ini satu perkara yang simboliknya dari segi akan berlaku sistem tadbir urus yang tidak betul, akan berlaku berbagai-bagai keadaan, orang yang daripada bawah tiba-tiba naik di atas. Itu satu perkara yang zaman hari ini tak pelik lah. Zaman hari ini tak pelik kalau kita tengok banyak dah. Tiba-tiba je dengar jadi kaya raya. Macam mana jadi kaya raya? Dekat situlah perjalanan yang disebutkan. Perjalanan itu sama ada perjalanan itu melalui satu titian yang sangat baik, ataupun satu titian yang punyai banyak lubang-lubang, loncatan-loncatan yang bermacam-macam dosa, bermacam-macam maksiat yang kita lakukan untuk sampai ke satu cita-cita kita, memburu satu tangga nak kaya. Bahaya cita-cita nak kaya ni, bahaya. Bukan satu cita-cita yang bagus. Bukan kata tak boleh jadi kaya, tidak. Boleh jadi kaya, cuma cita-cita nak kaya itu kena tahu jalan dia. Bukan macam hari inilah kita dengar isu scammer dan sebagainya. Itu semua nak kaya lah tu.
nak kaya. Nak kaya dengan sebab tipu orang. Dan tak rasa bersalah. Memang takkan rasa bersalah sebab diri tu tak pernah kena. Dan kalau kena pun, alah, setakat 100-200 orang yang kena, tambah lagi kosong. Jadi banyak perkara-perkara yang hari ini yang dahulunya kita tengok orang ini tidak apa-apa, hari ini ada apa-apa. Kita peliklah, maka kita susur baik-baik. Kita tengok perjalanan-perjalanan macam mana seseorang itu menjadi kaya. Semua bermula daripada titik yang bawah. Kalau dahulunya kita dengar orang-orang alim, orang-orang soleh yang kaya raya, tetapi kita tengok saat mereka kaya raya, macam mereka tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa, biasa je. Zaman kita hari ini kaya, kita kumpul segala-galanya. Kumpullah segala-galanya. Macam perkara tu boleh bawa kepada kematian. Tak. Kita mati, 10 biji, 40 biji, 50 biji kenderaan kita tinggal. Yang hidup akan bergaduh, sama ada bergaduh nak miliki, sama ada bergaduh untuk nak selesaikan hutang. Itulah dia kehidupan di akhir zaman yang kita lalu ni. Dan hadis yang terakhir, An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qura'un fasaqatun. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Apa itu? Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Satu, golongan ahli ibadat yang jahil. Solat, tak tahu ilmu solat. Itu contohnya. Ulama yang fasik. Ada orang jahil yang rajin beribadat dan pula orang alim yang fasik. Sebenarnya syaitan telah berusaha sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Sebab itu syaitan ini licik. Kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid hafizallahu ta'ala, kalau nampak syaitan ni mungkin kita ajak dia bergaduh. Jangan kacau kita. Syaitan ni masuk di pembuluh darah dan liciknya ni mencari kat mana kelemahan kita. Di situlah dia akan duduk, pada kelemahan kita. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Bagi si jahil, syaitan menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat, kerana ibadat orang yang jahil itu tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak sempurna. Sebab itulah adanya kitab-kitab yang mengajar bab solat yang sempurna dan sebagainya, untuk kita tidak jahil. Sebab itu jangan sombong belajar, khususnya dalam bab solat. Janganlah sombong. Bila ada kelas bab solat, pergilah belajar. Jangan kata saya dah pandai solat. Bila kita belajar solat, baru kita tercengang sekejap. Nak tanya segan. Tapi dalam hati kita kata, oh salahlah aku buat selama ni. Tu. Tak kira siapa pun, walaupun apa jawatan kita sekalipun. Bukan boleh main buka buku saja kita baca, belajar bab solat, terus kita solat. Tak, kena rujuk juga. Cara-cara, bacaan-bacaan, apa yang sunatnya, sunat abu'adnya, sunat haya'ahnya, selawatnya, semua tu nak didetailkan elok-elok. Itu baru dalam bab solat, belum lagi bermula dengan wuduknya, kemudian dengan najisnya, semua. Dan sudah tentu apabila ibadat itu tidak sah, maka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Bukanlah bermakna ulama ketika mana orang-orang alim, para-para asatiza yang mengajar, bukan bermakna mereka ajar solat, nak bagi tahu mereka ataupun siapa pun yang kita ni orang lain solat tu salah. Tak. Sama-sama nak memperbaiki, sama-sama berkongsi untuk sama-sama memperbaiki. Bila kita baca, kita terang, sama-sama faham. Syaitan tidak mahu orang jahil itu belajar ilmu, kerana bila ia belajar sudah tentu ia akan memperbaiki ibadatnya. Itulah
cemburunya syaitan. Larang orang pergi majlis ilmu. Dan hari ini syaitan relax lah. Syaitan kata, sekarang semua orang tak boleh pergi majlis ilmu. Diorang buat live aja. Buat live, siapa nak tengok, tengok. Tak nak tengok, sudah. Tu. Tak sama keberkatan buat live dengan keberkatan majlis ilmu sendiri, tak sama, sangat-sangat jauh. Yang pastinya tak sama. Cuma berusaha untuk menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah, menyampaikan dakwah. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah Ta'ala, yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Jadi bila mana orang pergi belajar sampai pandai, maka syaitan faras. Syaitan kacau cara lain pula. Bila dia dah pandai, syaitan kacau melalui kepandaian dia pula. Begitu pula halnya seorang yang alim, yang sudah banyak ilmunya tu, maka syaitan akan kacau di sini pula. Syaitan akan mengemukakan bermacam-macam alasan agar dia malas berbuat ibadat. Sebab itulah iman, kadar kita berbuat ibadat ini ada naik dan turun. Ketika dia naik, sedar. Ketika dia nak turun pun kita kena sedar. Ibarat macam nanti malam tarawih yang pertama lah. Kita dah rindu malam tarawih. Tarawih yang pertama 20 rakaat. 20 rakaat. Cari imam yang baca panjang-panjang malam pertama. Witir 3 rakaat ataupun 11 rakaat. Bangun tahajud, qiyamul lail, semua lengkap, siap. Malam kedua, tak larat dah. Dengar solat sunat boleh duduk 2 rakaat, terus awal berdiri, bakinya 18 rakaat, terus duduk. Witirnya baru bangun balik. Sehingga dia meninggalkan ibadat yang sunat dan akhirnya dia meninggalkan ibadat yang wajib. Sebab itulah jangan bermain dengan subha. Perkara subha, bila kita suka bermain dengan subha, kita akan terjebak dengan perkara haram. Perkara sunat, bila mana kita rajin tinggalkan perkara sunat, kita akan tinggalkan juga perkara yang wajib. Jadi sunat kena rajin buat untuk menambah kekuatan. Di sini saya nak kongsi satu cerita yang diceritakan oleh sahabat. Kami panggil Mamu Husin, kami panggil. Dia bekas tentera. Kata beliau, seorang penerjun, dia ada 2 percut. Pertama percut yang asas tu, yang kedua tu spare. Tu dia kata, yang pertama tu wajib, yang kedua tu sunat. Kalau yang pertama tu tak terbuka, maka yang kedua ni mesti terbuka. Kalau dua-dua ni tak terbuka, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan begitulah dia buat kaitan. Menarik juga kaitan dia tu. Dia buat kaitan, itulah tandanya solat yang wajib buat. Yang sunat kena ada juga. Sebab buka tak buka, bag tu mesti ada pada diri. Pada badan tu mesti lengkap. Ni kalau itu kata beliau lah, bekas satu orang tentera, itu kata beliau, kena ada spare. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah. Ada juga, na'udzubillah min zalik, kita mohon pada Allah Ta'ala pertolongan. Kita risau dalam bab-bab ni. Kita mengajak orang beramal, akhirnya kita tidur. Kita tidak buat, tapi mengajak saja. Baik mengajak tu baik, dan lebih-lebih baik lagi kalau kita buat sama-sama. Bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka itu adalah keberhasilan syaitan dalam usahanya. Kita tak nak bagi syaitan berjaya, dan bukan mudah, susah. Kena usaha. Sebab itulah kena usaha, kena rajin duduk majlis ilmu, kena rajin rapat dengan orang soleh, duduk dengan majlis-majlis ulama. Banyaklah doa. Saya mohon sangat muslimin muslimat sedang yang menonton live ini, banyaklah berdoa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh solat sempurna, boleh duduk saf yang rapat-rapat, boleh ada balik majlis ilmu. Kerisauan demi kerisauan, setiap hari itu akan berlaku kerisauan. Kita nak bertemu Ramadan tak lama lagi, takkan kita nak Ramadan pun macam ni juga? Tak. Mohon pada Allah Ta'ala. Kita mohon ketentuan Allah dah takbir, Allah dah tentukan, kita mohon pada Allah Ta'ala.
Gejala yang sedemikian rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita, di mana yang rajin beribadat itu adalah orang yang jahil, dan yang mengabaikan hal-hal ibadat itu adalah terdiri dari orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Allah. Dan ramai pula hari ni yang nak belajarnya terus ilmu tinggi-tinggi. Dalam bahasanya saya selalu kata ilmu nak naik langit, ilmu tinggi-tinggi. Nak belajar ilmu terus sampai kepada peringkat yang kalau kita dengar pun kita risau mendengar kalam-kalam tu. Perkara itu ada, ilmu tu ada, kita tak nafikan. Kita kalau mendengar daripada ulama-ulama sufi kita, ulama-ulama tasawuf kita, itu semua ada. Tetapi ceritanya bila kita tanya dalam bab solat, tak tahu. Rukun solat, tak tahu. Banyak lagi kesilapan-kesilapan dalam solat. Jadi perbaikilah bab ibadat solat dulu, perbaiki fiqh kita, insya-Allah lama kelamaan ilmu tu akan sampai. Perlahan-perlahan. Macam sekolah, mana ada terus pergi PSR, pergi tadika dulu, darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6. Ambil UPSR. Kalau kelulusan tu baik, dapatlah naik tingkatan sekolah menengah dengan kelas yang baik. Kemudian ada pula PMR, ada pula SPM. Begitu, tak ada terus-terus nak pergi kepada SPM. Tak boleh. Belajar daripada bawah dulu, tahu satu campur satu tu berapa. Sampailah nanti kita berjumpa dengan punca kuasanya, dengan macam-macam lah. Istilah matematik tu macam-macam. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Mohon pada Allah Ta'ala, mohon sangat-sangat pada Allah, elakkan diri kita daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala, diri kita, zuriat, keturunan kita, dan seluruh sahabat-sahabat kita, muslimin, muslimat semua, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian, mudah-mudahan menjadi manfaat buat diri saya khususnya dan buat kita semuanya, insya-Allah. Saya akhiri, mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Saya akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.